Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelum ini kita dah lihat berkenaan dengan membina gambaran jari A. Kita dah buat step yang pertama, kita dah buat step yang kedua, dan sekarang kita akan lihat step yang ketiga, iaitu determine the cardinalities of each relationship. Jadi kat sini ada satu perkataan baru yang kita jumpa, iaitu perkataan cardinalities. So kita lihat dulu, kita perlu kenalkan dulu diri kita tentang apa dia yang dimasukkan dengan cardinality. Okay. Cardinality menggambarkan sifat hubungan antara entity. Okay. Iaitu dia mengatakan how many instances of one entity can be linked to each specific instance of another entity. Bagaimana setiap instance, setiap setiap rekod lah. Okay. Setiap rekod satu entiti itu bagaimana dikaitkan dengan rekod di dalam entiti lain. Dia kata minimum can be 0 or 1, maximum can be 1 or many. Okay. Jadi dalam cardinality ni dia akan menggambarkan ada sifat hubungan, sama ada satu entiti itu boleh dikaitkan dengan banyak entiti lain, di banyak rekod dalam entiti lain, ataupun satu rekod dalam satu entiti ni boleh dikaitkan dengan hanya satu rekod di dalam entiti lain. Jadi yang itu sebenarnya yang kita nak tunjuk dengan cardinality. Jadi dalam cardinality ni kita akan gunakan beberapa simbol. Kan anda lihat sini ni ada banyak simbol ni. Okey, di sini. Jadi sebenarnya ada 3 simbol kita akan belajar. Satu ialah simbol ini. Okey. Apa yang anda rasa simbol ni? Apa maksud simbol ni? Okey. Simbol ni senang saja. Simbol ni maknanya ialah ni lah. Iaitu kosong. Okey. Simbol bulat ni ialah kosong. Simbol ni apa? Okay. Simbol ni maknanya satu lah. Senang saja. Okey. Bagaimana pula dengan simbol ini? Dalam bahasa computer science, biasanya mereka menggunakan istilah ni, istilah mudah yang mereka guna ni ialah crow's foot. Ataupun kalau kita nak kata ni kaki ayam lah, cakar ayam lah. Kaki ayam. Kaki ayam ni simbol apa? Dia menggambarkan apa? Dia menggambarkan, okey, simbol kaki ayam ni dia macam ni kan, macam simbol McDonald lah sikit-sikit. Kenapa? Simbol McDonald M ni ialah M kan, McDonald kan. Jadi M ni sebenarnya, ini ialah simbol M ni ialah many lah. Jadi ni simbol macam ni sebenarnya macam huruf M, dan M ialah many. Okey, jadi bulat menunjukkan kosong, garis ni menunjukkan satu, kaki ayam ni menunjukkan many. Okey, bagaimana benda ni, simbol-simbol ni digunakan okey. Jadi simbol-simbol ni digunakan dengan cara macam ni. Okey, jadi kalau kita ada satu entiti, kemudian kita ada satu hubungan dengan entiti tersebut dengan satu entiti lain. Okey, entiti A dengan entiti B. Kita akan gunakan simbol-simbol ni di atas garis yang menghubungkan tu. Kita akan letak di hujung sebelah sana, yang di sebelah dalam ini menunjukkan minimum, dan di sebelah luar ni kita kata dia adalah maksimum. Okey, jadi dikata kat sini meaning dia, bila kita letakkan kosong ni sebagai minimum dan 1 ni sebagai maksimum, dikata each instance of entity A, setiap rekod entity A may or may not be linked to any instances of entity B, but can be linked to at most one instance. Entity A ni boleh dikaitkan dengan mana-mana entity B, tetapi boleh juga tidak dikaitkan. Kerana apa? Minimum dia kosong. Maknanya entity A paling kurang minimum dia boleh dikaitkan dengan 0 entity B. Maknanya tak terkait dengan entity B dan 0. Dan maksimum dia kata entity A boleh dikaitkan dengan maksimumnya satu entity B. Maknanya dia boleh either 0 atau dia entity A, satu rekod dalam entity A dia boleh dikaitkan paling kurang 0 entity B dan paling banyak satu entity B.
Kalau kat sini, dalam kes yang kedua ni, entity A boleh dikaitkan dengan paling kurang satu entity B dan paling banyak satu. Maknanya one and only one lah. Must be, entity A must be linked to one and only one. Okay. Dan ini adalah variasi lah. Maknanya kita boleh tukar. Kita boleh tukar minimum. Minimum dia boleh, untuk minimum kita boleh letak antara 0 hingga 1. Untuk maksimum kita boleh letak 1 hingga banyak. Okay. Maknanya kat maksimum can never be 0. Dekat minimum can never be banyak. Maknanya untuk minimum, contohnya kat sini minimum kita boleh letak 0 ataupun 1. Untuk yang belah luar ni, belah luar kita boleh letak sama ada 1 ataupun banyak. Okay. So, tapi apa maksud dia? Maknanya kita masih lagi tak faham apa maksud dia. Kan? Kita lihat contoh yang lebih jelas. Okay. Kita lihat contoh ni. Sale dengan receive cash. Okay, sale dengan receive cash. Kita dah tunjukkan bahawa ini maknanya minimum ni ialah 0, maksimum ni ialah 1 kan. So, macam mana cara dia kita baca, kita abaikan yang belah sini dulu, kita tengok yang belah sini. Okay. Satu sale, okay. Cara baca ni kita kena sebut one instance one instance of sale ataupun one sale, satu sale dikaitkan dengan minimum 0 receive cash. Okay. One sale dikaitkan dengan minimum 0 receive cash. Okay. Ya, okay, kita faham, tapi apa maksud dia kan? Apa implication dia? Implication dia ialah bila berlaku satu sale boleh jadi kosong receive cash. Maknanya dia boleh jadi kosong ataupun boleh jadi satu receive cash. Boleh jadi kosong receive cash. Kalau berlaku sale tetapi tidak berlaku receive cash, apa maksud dia? Maksudnya credit sale. Okay, jualan secara kredit. Maknanya bila kita buat 0 kat sini, maknanya kita polisi perniagaan kita ialah perniagaan membenarkan jualan secara kredit. Sebab minimum dia bila berlaku sale ni tak semestinya berlaku receive cash ketika itulah. Okay. Itu di sini. Kalau kita tengok yang belah sini pula, okay. Kemudian kita baca yang belah sini pula. Kita baca satu sale kepada yang ini. Okay. Kita baca satu sale kepada yang ini pula. Okay. Satu sale sebanyak mana maksimumnya. Maksimum ni ialah apa? Maksimum ni ialah satu receive cash. Maknanya bila berlaku sale, sebanyak-banyaknya dia terima satu cash. Macam mana kita nak receive satu cash? Adakah kita receive satu cash? Maknanya kita receive RM1? Bukan. Berapa kali kita boleh receive cash? Maknanya kalau satu sale kita boleh receive cash, maknanya satu sale hanya boleh receive satu kali saja cash. Tak boleh satu sale receive banyak kali cash. Kalau satu sale receive banyak kali cash, itu dia nak panggil apa? Itu dipanggil installment, itu panggil ansuran. Kan? Itu dipanggil ansuran. Maknanya kalau macam Courts Mammoth tu, kan, kalau orang beli perabot di Courts Mammoth, orang boleh pilih untuk bayar secara ansuran ataupun tidak. Jadi sama ada dia boleh bayar in full ataupun dia bayar secara ansuran. Jadi kalau bayar secara ansuran, maknanya berlaku satu sale tetapi berlaku banyak receive cash. Tapi dalam kes ni, bila kita letak simbol satu di sini, maknanya kita menyatakan polisi perniagaan ialah satu sale mesti receive satu cash satu kali saja, tak boleh monthly installment. Tapi sebab kita kata kat sini dia punya minimum dia ialah kosong, maknanya boleh berlaku credit sale, tetapi apabila pelanggan nak bayar, next time bila pelanggan nak bayar tu, dia kena bayar terus habis. Dia tak boleh bayar dia beli pada 1 hari bulan, dia nak bayar pada 15 hari bulan, satu kali bayar sikit, lepas tu 17 hari bulan nak bayar sikit lagi, tak boleh. Dia beli pada 1 hari bulan, dia bayar pada 15 hari bulan, tapi 15 hari bulan tu dia bayar secara penuh. Okay. So itu maksudnya di sini. Okay, next kita lihat pula sebab dia ada belah sini dan dia ada belah sini, so kita kena lihat belah sini pula. Okay, kita lihat from this way. Kalau kita nak baca from this way pula, kita kena baca satu receive cash dikaitkan dengan apa?
dikaitkan dengan minimum satu sale. Sebab kita tengok minimum dulu. Kita tengok minimum satu receive cash dikaitkan dengan minimum satu sale. Maknanya apa? Bila kita receive cash, mesti dikaitkan dengan satu sale. Maknanya bila kita receive cash, mesti berkait dengan sale. Maknanya kita tak boleh receive cash tujuannya untuk donation ke, orang donate pada kita, ataupun kita receive cash sebagai orang panggil down payment. Sebab bila berlaku down payment, sebenarnya tak berlaku sale lagi. Down payment ni maknanya dia bayar dulu, ataupun dia down payment ataupun deposit lah kan. Dia orang tu bayar dulu tapi barang kita tak bagi lagi kat dia. Orang tu bayar dulu deposit 10% tapi kita tak bagi lagi barang pada dia. Jadi sebenarnya sale belum berlaku, tetapi deposit dah berlaku. Jadi dalam kes ni tak boleh. Bila receive cash, satu receive cash mesti dikaitkan dengan satu sale. Bila orang bayar tunai pada kita, mesti sebab ada sale yang berlaku. Okey, mesti ada sale yang berlaku. Maknanya kita tak terima down payment atau deposit lah. Dalam bahasa lain, kita tidak terima down payment atau deposit. Bila orang bayar, maknanya barang tu mesti terus bagi. Kan? Walaupun dalam kes ni, mungkin orang tu bayar the remainder tu kemudian, itu cerita lain kan. Okey, dia bayar satu kali. Okey, minimum. Maximum pula, kita baca daripada sini juga. Satu receive cash, dia dikaitkan dengan maximum, satu juga sale. Sebab kita tengok kat sini, maksimum dia ialah satu. Ini minimum, ini maksimum. Jadi satu receive cash, maksimum dia sale satu. Apa maksudnya? Maknanya bila orang tu bayar, paling banyak dia bayar untuk satu sale. Dia tak boleh masa dia bayar tu, dia bayar untuk banyak sale. Macam mana? Apa keadaan ni berlaku? Katakan pelanggan dia datang beli barang kepada kita 1 hari bulan. Dia tak bayar lagi. Okey. Kemudian dia datang pada 15 hari bulan. Dia beli barang, dia tak bayar lagi. Pada 30 hari bulan dia datang sekali lagi beli barang. Kali ni sekarang dia beli berapa kali? Dia dah beli 3 kali. Bila pada 1 hari bulan berikutnya dia datang dan dia nak bayar, bila dia nak bayar dia kata dia nak bayar sekaligus. Dia tulis satu cek. Satu cek tu dia nak total up semua untuk ketiga-tiga bill yang kita kemukakan, invoice yang kita kemukakan. Dan kalau kita ikut sini, tak boleh macam tu. Sebab kita kata satu receive cash maksimum untuk satu sale. Dia tak boleh satu receive cash untuk 3 sale. Tak boleh. Okay. Maknanya kalau dia nak bayar, pelanggan ni nak bayar, dia kena tulis 3 cek berbeza lah. Satu cek untuk jualan yang pertama, satu cek untuk jualan yang kedua dan seterusnya. Okay. So, ini maksudnya. Okay, ini maksudnya simbol-simbol ni. Okay. Okay, so ini contoh-contoh lain lah. Bagaimana kalau kita gunakan maksimum ni. Kita tengok pada sini terus ya. Kita tengok terus pada sini. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia tak ubah yang lain ni sama, yang berbeza ni di sini. Okay, jadi kalau kita just nak recall balik satu sale, okay, satu sale dikaitkan dengan minimum ni ialah ni, minimum kosong receive cash. Maknanya bila berlaku sale tak semestinya ada receive cash. Maknanya ini ialah jualan secara kredit dibenarkan ya. Maknanya orang boleh bayar terus kan, sebab tapi kita we talking about minimum kat sini, maknanya orang boleh jadi tak bayar lagi lah. Okay. Dan satu sale dikaitkan dengan banyak receive cash. Maknanya satu sale dikaitkan dengan banyak receive cash, maknanya bila kita buat jualan, kita boleh membenarkan pelanggan kita membayar banyak kali. Sebab satu sale banyak receive cash. Jadi kalau pelanggan boleh bayar banyak kali, itu maknanya kita membenarkan bayaran secara ansuran. Dia bayar bulan 1, bulan 2, bulan 3, kita spread out lah. Kita jual barang RM1,000, kita bahagi kepada 5 bulan, tiap-tiap bulan dia kena bayar RM200. Okay. So ini maknanya perubahan ni. Kat sini dengan di sini sama saja. So explanation sama macam tadilah. Okay. So kalau kita tengok yang okay, kita beritahu dulu. Yang ini untuk yang pertama ni, yang mana maksimum sini ialah 1, ini maksimum dia, dan maksimum di sini juga 1. Kalau kedua-dua maksimum adalah 1, maka kita panggil hubungan 1 to 1. Okay. Sebab sini maksimum 1, sini maksimum 1, dipanggil hubungan 1 to 1. Dalam kes yang ini, kita tengok maksimum di sini, ini adalah maksimum,
dan ini ialah maksimum. Dan kita tengok maksimum di sebelah sini ialah 1, maksimum di sebelah sini ialah banyak, maka kita kata hubungan 1 kepada banyak. Hubungan one to many, ya. Ini kita panggil hubungan satu kepada banyak sebab di sebelah sini maksimum di 1, di sebelah sini maksimum ni banyak. Contoh yang ketiga, okey, yang ini sama saja macam atas, ni sama saja macam atas, yang minimum ni sama macam atas, tapi yang beza ni di sini. Okay, kita tengok apa maksud yang ni, Okey, kita tengok. Yang ni sebenarnya ni sama lah, explanation sama macam atas, tapi yang ini beza. Okey, so kita tengok. Ini cara baca dia ialah satu receive cash dikaitkan dengan maksimumnya banyak sale. Okey, maksimumnya banyak sale. Satu receive cash dikaitkan dengan maksimumnya banyak sale. Maknanya bila pelanggan membuat satu pembayaran, kita membenarkan dia membuat satu pembayaran untuk banyak invoice. Maknanya dalam kes tadi, dia datang 1 hari bulan, dia beli barang, tak bayar lagi. Dia datang 15 hari bulan, dia tak bayar lagi, dia beli barang. 30 hari bulan, dia datang beli barang lagi, tapi dia tak bayar lagi. Pada 1 hari bulan berikutnya, dia datang, dia tulis satu cek untuk bayar 3 jualan tersebut. Dan kita membenarkannya. Maknanya dalam satu payment, ataupun dalam perspektif kita, satu receive cash kita dikaitkan dengan 3 jualan. Dan dalam kes ini kita membenarkan, sebab kita letakkan kat sini bahawa maximum sale untuk setiap receive cash ialah many. Jadi kat sini kita, polisi dia ialah kita membenarkan pembayaran secara mengumpulkan bayaran, mengumpulkan banyak invoice lah, mengumpulkan banyak bill dalam satu bayaran. So yang ini oleh kerana di sini maksimum sini ialah banyak dan maksimum di sebelah sini ialah banyak, maka ini kita panggil hubungan banyak kepada banyak. Okey. So sekarang kita faham benda ni. Okey, kita faham apa maksud ni. Maknanya kita faham bahawa di antara dua entiti, kalau kita lukiskan satu entiti, kan, kita buat secara umum, entiti A ada hubungan dengan entiti B, maka dia akan ada 4 simbol cardinality. Ada 4 hubungan cardinality di antara kedua-dua ni. So maybe macam ni ke, maybe macam ni ke. Okay. Ataupun some other different combination lah, kan. Kita boleh bergantung. Jadi ada dua antara mana-mana entiti yang berhubungan, dia mesti ada 4 set of 4 cardinality lah. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay, so kita dah tengok, kita dah faham apa maksud cardinality. Jadi sekarang kita lihat kesannya dalam gambar rajah. Jadi kalau anda ingat gambar rajah kita macam ni, kan, macam ni rupa gambar rajah kita. Ni gambar rajah yang saya lukiskan, yang nampak comot lah. Okay. Tapi gambar rajah yang terhasil apabila kita determine the cardinality, bila kita letakkan cardinality untuk setiap hubungan, kan, maknanya dalam yang ini ni, setiap satu hubungan ni mesti ada 4 cardinality. Jadi dekat sini ada, sini dan seterusnya lah, kan, akan ada 4 cardinality. Jadi gambar rajah yang akhirnya ialah seperti ini. Ini ialah gambar rajah yang terhasil. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, setiap ini hanya seperti mana yang saya lukis, tapi ini lebih kemas lah. Okey. Take customer order, sale, receive cash. Dua event ni dia dikaitkan dengan satu resource iaitu inventory. Receive cash dikaitkan dengan resource iaitu cash. Kemudian setiap satu event ni pula dikaitkan dengan agent. Satu agent dalaman, satu agent luaran. Yang ni pun ada satu agent dalaman, satu agent luaran. Yang ni pun receive cash pun ada satu agent dalaman, ada satu agent luaran. Okey. Jadi bila dah ada semua hubungan-hubungan ni, maka kita masukkan dia punya cardinality dia, itu hubungan dia. Okey.